بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم سلم قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan faham dan sedar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umuril Umatil Islam wa Zuhuril Imam Mahdi alaihi salam di muka surat yang ke-76 dalam catatan saya yang terakhir, iaitu pada bab yang ketiga, tajuk yang ketiga daripada 4 tajuk utama berkenaan dengan kedudukan dan juga keberadaan waktu kemunculan Al-Mahdi. Antara perkara yang dimuatkan pada tajuk yang ketiga yang kita akan bawakan kepada tuan-tuan pada malam ini adalah iaitulah apa yang disebutkan tentang masa pengkhianatan Rom. Setelah berlakunya peperangan sekutu antara bangsa yang menghancurkan tersebut, iaitulah Armageddon, maka kaum Rom, Eropah dan Amerika atau juga disebut Bani Ishaq akan mengkhianati kita sedangkan kita sudah mendapat kemenangan dari peperangan tersebut dan juga mendapat harta rampasan perang dengan selamat. Setelah itu berdirilah seorang lelaki daripada kaum Rom sambil mengangkat tanda salib, lalu ia berseru bahawasanya salib itu telah menang. Berulang kali maka datang pula seorang lelaki Islam daripada kalangan kaum muslimin atas dasar kecintaannya kepada agamanya yang mendorong lelaki Rom tersebut atau membunuhnya, meluru ke arah lelaki Rom yang mengatakan salib telah menang dan membunuhnya. Setelah itu kaum Rom pulang ke negeri mereka dengan niat untuk melakukan tipu daya dan pengkhianatan kepada kita, di mana secara diam-diam mereka mengumpulkan raja-raja Rom selama 9 bulan sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, iaitu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'una lakum 9 ashhur qadra hamlil mar'ah. Disebutkan bahawasanya mereka akan berkumpul dan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu dalam waktu 9 bulan. Kira-kira waktu
sekadar hamil seorang wanita. Pada masa pengumpulan kekuatan tersebut, muncullah Al-Mahdi. Beliau akan memimpin kaum muslimin dalam peperangan yang paling besar, iaitu yang disebutkan sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Adapun tempat yang akan menjadi pusat Fustatun, kepimpinan komando kelompok mujahidin bagi Imam Al-Mahdi adalah di Ghutah, satu kawasan yang berdekatan dengan Damsyik. Sedangkan kaum Rom akan bergerak menuju ke Syria dan turun di satu tempat yang dinamakan sebagai A'maq ataupun di Dabiq, dan juga terletak dekat juga dengan Damsyik dalam sebuah kumpulan bala tentera dengan 80 bendera, yang mana di bawah tiap-tiap bendera tersebut ada 12,000 orang tentera. Yang ini berkenaan dengan hadis yang telah pun kita baca pada pertemuan yang lalu, bagaimana berlakunya pengkhianatan kelompok Rom ke atas umat Islam setelah mengecak kemenangan bila berhadapan dengan tentera musuh selepas persepakatan antara Islam dan juga kaum Rom, ataupun boleh diletakkan juga di situ sebagai kelompok Nasara ataupun Yahudi, Kristian dan sebagainya. Jadi dalam tajuk yang ketiga ini, antara perkara penting yang perlu untuk kita sebutkan kepada tuan-tuan yang mulia, bahawasanya bila berlakunya Malhamah Al-Kubra, di waktu tersebut adanya pakatan antara umat Islam dan juga kelompok kafir, yang disebutkan dengan jelas daripada hadis-hadis yang kita kongsikan kepada tuan-tuan pada pertemuan yang lalu, adalah dengan kelompok kafir di kalangan Nasara, yang hari ini juga mereka menggelarkan sebagai Kristian dan sebagainya. Yang kedua, bila bicara berkenaan dengan pengkhianatan Rom ini, ia adalah satu perkara yang telah pun Nabi sebutkan kepada kita, sebaik mana pun, kesepakatan mana pun, muafakat mana pun kita buat dengan kelompok kafir ini, tetap juga mereka akan berlaku khianat. Dan disebutkan oleh baginda Nabi SAW, bila mana nak berlakunya Malhamah Al-Kubra, Imam Al-Mahdi akan menjadikan satu tempat di kawasan sekitar Damsyik, iaitu di Syria, sebagai pusat kawalan dia, pusat strategiknya, yang mana tempat tersebut dikenali sebagai Ghutah. Dan kelompok Rom pula akan berkem, mereka akan berhimpun, mereka akan berkumpul di dua tempat, iaitu sama ada di A'maq ataupun di Dabiq. Dan ini yang kita sebutkan berulang kali dalam pertemuan kita berkenaan dengan false flag ataupun tipu daya yang berlaku pada kunjungan tahun 2011, yang mana telah pun diceritakan tentang kemunculan Al-Mahdinya, dan sehingga akhirnya menjahanamkan dan meranapkan negara Syria yang kita lihat pada hari ini. Dan dalam masa yang sama, bila disebutkan tentang pengkhianatan Rom, antara perkara yang disebutkan dalam kitab adalah bagaimana boleh berlakunya kesepakatan ini. Dan dalam masa yang sama, ketika mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, kamu akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rom dalam keadaan aman, lalu kamu akan berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka. Dan sebab itu bila kita tengok dalam kaedah kita meletakkan plot geografi dekat situ, kalau ikut kata Bani Ishaq ni daripada Eropah, daripada Amerika dan sebagainya, di belakang itu ulama' ada sebut, di belakang adalah merujuk kepada negara-negara yang ada di belakang kedudukannya daripada negara Eropah. Dan apa yang kita boleh lihat kalau dalam peta yang merujuk kepada berkemungkinan negara Rusia ataupun barang mungkin di kawasan sekitar sebelah Asia ini menuju kepada China ataupun negara-negara komunis yang lain. Dan sebab itu bila disebutkan oleh baginda Nabi SAW isu berkenaan dengan perang ini, kita akan nampak ada tiga kelompok utama, iaitu yang pertama adalah kaum muslimin, yang keduanya adalah kaum Rom, iaitu pemeluk ataupun orang yang mengikut ajaran Nasara, dan musuh daripada belakang mereka. Dan musuh ni kita sebutkan itu berkemungkinan daripada kelompok komunisnya
mungkin daripada kelompok sekularnya, mungkin daripada kelompok liberal dan sebagainya. Dan antara benda lain yang disebutkan juga tentang musuh daripada belakang mereka adalah merujuk kepada Yahudi, dan juga satu lagi nama yang dilekatkan kepada mereka iaitu Israel, ataupun dalam bahasa Ibrani mereka menggelarkan dengan Yisrael. Itu nama bagi kelompok Israel dalam panggilan bahasa Ibrani. Jadi untuk sementara hadis bila mana Nabi SAW mengatakan bahawasanya orang Islam akan mengadakan perdamaian adalah satu perkara yang perlu untuk kita jelaskan di situ. Ada 3 kelompok. Orang Islam, orang Kristian, dan juga kelompok di belakang itu sama ada komunisnya ataupun campuran komunis dan juga Yahudi. Dan dalam masa yang sama, bila berlakunya pengkhianatan ini, antara benda yang menjadi satu perkara paling teliti yang perlu untuk kita ambil maklum adalah bila mana Nabi SAW menyebutkan iaitu kelompok ini, iaitu kelompok salib ini, kelompok Nasara akan kembali ke tempat mereka, merujuk kepada A'ma ataupun Dabiq, untuk mengumpulkan kekuatan selama 9 bulan. Dan dalam kaedah pemahaman hadis tersebut, ulama fitan menjangkakan 9 bulan itu adalah 9 bulan yang memang sama. Maksudnya bukan 9 bulan secara metafora ataupun kiasan, tetapi 9 bulan yang betul-betul 9 bulan. Dan benda ni belum lagi berlaku kerana apa? Waktu kemunculan Al-Mahdi, seperti kita bincangkan pada tajuk yang pertama dan kedua, belum lagi wujud. Antara benda yang selalu kita sebut adalah tentang berlakunya salji turun di Mekah dan Madinah sehingga terpaksa umat Islam merangkak di kawasan tersebut. Dan sebab itu bila kita tengok pada tajuk yang ketiga, perkara ini disebutkan hanya berlaku selepas dibai'ahnya Imam Al-Mahdi. Selama kita duk ada ni, tiba-tiba kita dengar ada orang beritahu nak berlaku dah Armageddon, nak berlaku dah Malhamah Al-Kubra di Damsyik ataupun di Syria, di Syam itu. Maka perlu untuk kita sedar, selagi mana belum ada tanda-tanda yang telah Nabi sebutkan kemunculan Imam Al-Mahdi, maka itu semua adalah false flag, itu semua adalah tipu daya semata-mata, sekadar untuk meletakkan ataupun mewujudkan suasana yang tidak tenteram semata-mata. Sebab tu ulama jihad dalam pembahasan pada tahun 2013 mengusulkan bahawasanya apa yang berlaku di Syria tidak lain tidak bukan, ia adalah satu perkara yang disebabkan oleh politik semasa di negara tersebut, berikutan daripada Arab Spring yang berlaku, yang diledakkan di Tunisia, kemudian menghampiri ke Mesir, kemudian disebabkan Arab Spring juga jatuhnya Libya, dan benda itu juga terkesan kepada apa yang berlaku di Syam. Baik, itu tajuk yang ketiga. Dan seterusnya, berkenaan dengan pengkhianatan Rom ini juga perlu untuk kita sedar secara jelas. Daripada zaman Nabi SAW, keempat-empat negara yang hari ini kita kenal sebagai Jordan, Lebanon, Palestin dan juga Syria, di zaman Nabi dulu telah pun dan memang pun ada kelompok Nasara. Memang ada kelompok Nasara. Sehinggalah di zaman Fathu Mekah, sampailah Nabi SAW mendirikan daulah di Madinah, tetap juga kelompok Nasara ini ataupun Kristian ini, sama ada ortodoknya, sama ada yang telah pun syirik dan sebagainya, masih lagi hidup dan juga wujud di zaman ketika mana Nabi SAW masih lagi hidup. Dan dalam waktu yang sama, Nabi SAW menggelarkan mereka ini sebagai kelompok ataupun golongan kaum Rom, antara nama lain kepada kelompok Nasara. Kenapa? Sebab pada ketika mana selepas daripada pengangkatan Nabi Isa AS, kedudukan agama Islam pada waktu itu yang dibawa oleh Nabi Isa AS, Nasara ketika itu telah pun di-invade ataupun dijajah oleh kelompok Rom. Yang tu yang kita duk beritahu macam mana kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani telah pun dirumikan, telah pun diromanizekan, telah pun diromkan daripada panggilan nama Tuhan antara yang disebutkan Yehovah dan dengan Yahweh, tiba-tiba dapat dekat kelompok Kristian mereka menggelarkan dengan panggilan Yahweh. Kemudian daripada nama Nabi Isa dalam kitab
yang asal disebutkan dengan panggilan Yeshua, ini kitab asal mengikut pengikut Nabi Isa, mereka mengelarkan dengan panggilan Yeshua, tetapi bila mana telah pun di-invade, dijajah, diambil oleh kelompok Rom, maka Yeshua itu telah bertukar menjadi Yesus. Dan benda itu disebabkan oleh perkara tersebut, benda itu berlarutan beratus-ratus tahun sampailah kepada zaman Nabi. Bahkan disebutkan dalam riwayat ada berlaku beberapa siri peperangan antara umat Islam dengan kerajaan Rom Byzantine sekitar daripada zaman Nabi SAW, ketika mana kerajaan di Madinah, Khulafa' Ar-Rashidin, sampailah terakhir yang kita pernah dengar ketika mana zaman Khalifah Uthmaniyah. Itu yang terakhir. Tuan-tuan juga mungkin bisa dengar isu berkenaan dengan The Crusader, apa nama ni, dalam gambar Kingdom of Heaven dan sebagainya. Dan isu berkenaan dengan Salibiyah, tentera salib ketika berdepan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Antara benda yang disebutkan juga, mereka menggelarkan dengan panggilan Saladin. Sebab itu cukup rapat panggilan Rom ini kepada kelompok Kristian disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh kerajaan Rom kepada pengikut Nasara. Dan sebab itu bila mana main isu tentang kalimah Allah dan sebagainya, ya kita memang duduk dalam keadaan tak menerima. Kerana apa? Tak wujud pun dalam capaian kitab mereka, baik daripada kitab yang telah diromkan ataupun kitab yang disebutkan sebagai kitab asal dalam bahasa Ibrani, kewujudan nama-nama Allah tak wujud. Antara kalau kita buka dalam kitab Betos, Betos ni dia Bible tapi dalam bahasa Rom dia panggil Betos. Bila sebut dalam Betos, Tuhan dalam Betos disebutkan dengan Duos ataupun Theos. Tak ada pun nama Allah. Sebab tu kita beritahu bila diromkan, kelompok-kelompok Rom ini, bahasa-bahasa yang telah diromkan, dia akan tambah US kat belakang. Dia akan tambah US kat belakang. Bila sebut kata Matthew, dapat kali apa jadi Matthews, Mark jadi Markus, kalau kata Paul jadi Paulus, mai dekat Yeshua maka bertukar jadi Yesus. Dan tiba-tiba hari ini disebabkan oleh sembrono dalam pengajian kadang-kadang di kalangan masyarakat umat, dengan mudah mengatakan mereka juga beriman kepada Yesus, peace be upon him. Tidak ada. Yang adanya adalah Isa, peace be upon him. Kalau kata ada Musa, ya Musa, peace be upon him. Tidak ada Moses, tidak ada nama-nama lain daripada panggilan Allah. Tidak ada nama yang lebih mulia melainkan nama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas para nabi. Sebab itu bila disebutkan pula dalam kitab daripada tulisan bahasa Ibrani juga tak wujud nama Allah. Paling dekat pun wujud adalah panggilan Ilai ataupun Elohim. Elohim merujuk kepada Tuhan kami, merujuk kepada Tuhan kami. Ilai merujuk kepada Tuhanku. Antara benda disebutkan dalam kitab Matius pasal ke-7 ayat ke-46, disebutkan dalam bahasa Ibrani, Ilai lamma sabaktani. Itu dalam bahasa Yahudi, bahasa Hebrew, tulisan Hebrew, bahasa Ibrani. Dia sebut dekat situ Ilai lamma sabaktani. Dan pernah juga dikomentar oleh Syekh Ahmad Didat ketika mana berusaha untuk menyampaikan ataupun menghuraikan tentang maksud ayat tersebut. Sebab ilai lama sabaktani bermaksud dalam bahasa kita, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Arab disebutkan ilahi, ilahi, limadha taraktani. Dan bila mana Syekh Ahmad Didat menyebutkan benda itu, dia kata ilai lama sabaktani, maksud dia oh my God, why you leave me, adalah bermaksud bukan orang tu kata dekat orang yang di depan itu sebagai Tuhan, tetapi satu ungkapan bila mana kita dah lama tak jumpa kawan kita pergi jumpa dia, tiba-tiba terserempak dekat mana-mana tempat, kita kata ya Allah, hang hidup lagi noh. Kawan kita tu bukannya Allah, tapi kita punya respon bila kita jumpa satu orang yang dah lama kita tak jumpa, automatik dia akan main oh my God you still alive, macam tu. Tapi disebabkan oleh kesembronoan satu benda yang disebutkan, dengan senang-senang mereka meletakkan ilai lama sabaktani bermaksud itulah Tuhan dia. Padahal tidak. Kita pun duk jumpa anak menakan kita duk jumpa kawan-kawan kita jumpa dia, kita kata ya Allah, tak sangka boleh jumpa dekat sini kawan kita tu nama Karim, tapi dia bukannya Allah. Cuma kita ekspresikan perasaan lama tak jumpa tu dengan perkataan tu. Tapi bila masuk dekat kitab mereka, nampak inilah ayat yang mengatakan bahawasanya lelaki yang bertukar ataupun berubah wajah, yang Allah Ta'ala ubahkan wajah dia seperti mana wajah Nabi Isa AS itu adalah Tuhan kepada kelompok kaum Nasara. Dan itulah bermulanya segala kebobrokan dan juga kelencongan akidah di kalangan kelompok kafir Kristian sampai hari ini.
Sebab itu bila sebutkan berkenaan dengan fasal tentang pengkhianatan Rom sejak daripada zaman Nabi, ya sudah ada. Ketika mana isu berkenaan dengan Hudaybiyah, isu juga dengan kalimah Allah, mereka mengatakan tak perlu untuk kita halang untuk guna kalimah Allah, sebab kalimah Allah ini adalah satu kalimah yang perlu untuk kita sampaikan kepada semua orang. Seronok kita sebab orang kafir pun boleh sebut kalimah Allah. Dia dibawakan pula isu tentang Hudaybiyah. Hudaybiyah ada 1,400 orang dan 1,600 orang Islam. Perjanjian tersebut dilakukan sebelum berlakunya Fathu Mekah. Dan bila mana mereka mengatakan mereka nak guna kalimah Allah, mereka tidak mahu menggunakan kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dan kita tak jadi satu benda pelik sebab Umayyah bin Khalaf, Akhnas bin Syuraik, Abul Bakhtari, Mut'im bin Adi, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka juga telah lama menggunakan kalimah Allah. Bila mana mereka bersumpah, semua orang di zaman Nabi SAW bila bersumpah menggunakan kalimah mula-mula wallahi, kemudian ditambah dengan latanya, dengan uzanya, dengan manat, dengan hubal dan sebagainya. Dan adakah itu Allah yang kita perlu untuk sampaikan kepada masyarakat manusia yang belum Islam? Dan ini adalah satu pelancongan akidah yang perlu untuk kita sekat dan perlu untuk kita jauhkan daripada kelompok-kelompok yang tidak memahami Islam. Sebab itu antara benda yang dibawakan juga pada tajuk yang ketiga ini, iaitulah tentang persepakatan antara orang Islam dengan Rom. Maka disebutkan juga, oleh kerana itu satu kemungkinan yang sangat besar apabila nanti kaum muslimin di 4 negara tersebut, iaitulah Palestin, Syria, Jordan, Lebanon yang dulu dikenali sebagai Syam, akan bekerjasama dan damai dengan orang-orang Kristian kerana mempunyai common enemy yang sama, iaitu Israel, iaitulah negara haram Israel yang masuk ke dalam negara Palestin 1948. Dan fakta juga menunjukkan bahawa ketika mana Israel dengan kelompok pelampau Yahudi, yang mana mereka menggelarkan diri mereka sebagai Umanah Haikal, dan mereka lah yang antara orang yang menggerakkan tentang tanaman pohon gharqad, pencarian Haikal Sulaiman dan sebagainya. Dan tentu nanti kita akan masuk juga isu berkenaan dengan Haikal Sulaiman. Antara sebab mereka nak sangat Masjidil Aqsa adalah dikarenakan mereka mengatakan di dalam itu sebenarnya ada Haikal Sulaiman. Bila sebut kata Haikal Sulaiman ini, ada yang kata dia sinagog, ada yang mengatakan dia kuil. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Temple of Solomon. Okey, bila sebut kata Haikal Sulaiman, bila kita tanya kenapa kamu katakan di situ adalah tempat yang dinamakan sebagai Haikal Sulaiman, dia kata tempat tu sebenarnya adalah kuil kepada Sulaiman. Haikal Sulaiman tu maksudnya kuil Sulaiman. Baik, apa dia punya bukti? Data dia data mana? Sejarah. Siapa buat? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anak siapa? Anak kepada Raja Nabi Daud AS. Keturunan dia nak sampai kepada Nabi Ishaq adalah sejauh 14 keturunan dalam satu pendapat. Baik, kalau tuan-tuan tengok balik dalam Al-Quran, antara benda yang selalu kita kongsikan, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 127, 128, 129. Baik, ketika mana Allah Ta'ala turunkan perintah kepada Nabi Allah Ibrahim AS untuk membina Kaabah, di situ wujud satu nama anak kepada Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail. Okey, 127 kita akan tengok macam mana liqawaidil baiti wa Ismail di hujung ayat. Kemudian muncul ayat 129 berkenaan dengan doa untuk dimunculkan Nabi daripada tempat yang dekat dengan Kaabah. Baik, kita tengok balik dalam satu hadis yang ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, kepada Nabi SAW. Ketika mana Abu Dzar bertanya pada Nabi SAW, bermaksud Nabi ditanya oleh Abu Dzar, ya Rasulullah SAW, apakah masjid pertama yang dibina? Apakah masjid pertama yang dibina di atas muka bumi? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, masjid pertama yang dibina di atas muka bumi adalah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. Dan ditanya lagi oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, apakah masjid kedua yang dibina? Masjid kedua yang dibina adalah Masjidil Aqsa. Berapa jauh jarak dia? 40 tahun. Dalam satu lagi riwayat menyebutkan yang membinanya adalah yang pertama malaikat, yang keduanya selepas pada pembinaan oleh malaikat adalah Nabi Adam AS. Taib. Bila mai zaman Nabi Ibrahim AS, anak pertama dia dapat adalah Nabi Ismail. Itu yang kita pernah ceritakan dekat tuan-tuan.
kenapa namanya Maqam Ibrahim, kenapa namanya Hijr Ismail ketika itu waktu usia Nabi Ismail masih lagi kanak-kanak, dan sebabkan batu-batu kecil yang dia mampu angkat. Himpunan batu-batu kecil itu, dia kalau batu besar orang panggil hajar, batu biasa namanya hajar. Tetapi kalau batu tu dah pecah, dipecahkan menjadi kecil, berubah barisnya ke baris kasrah. Fathah jadi kasrah, hijir, dia jadi kecil. Maka himpunan batu-batu kecil itu merujuk kepada batu yang mampu diangkat oleh Nabi Ismail, dan digelar dengan panggilan Hijr Ismail. Baik, anak kedua daripada Nabi Ibrahim AS adalah Nabi Ishaq. Kisahnya dimuatkan dalam Al-Quran bila mana Nabi Ibrahim AS menerima tetamu yang datang di waktu yang sukar untuk tetamu datang. Antara yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, dia mai, tetamu tu mai dalam pukul 3-4 pagi, maksudnya dah dekat dengan subuh. Tiba-tiba bagi salam, Nabi Ibrahim jemput masuk dalam rumah. Nabi Ibrahim masuk ke dapur, tanya dekat Siti Sarah apa yang ada dalam dapur. Maka disebutkan tak ada apa, maka dia keluar cari binatang ternakan dia yang paling tembun, dan dia sembelih, dia masak bagi kat tetamu yang mai tengah-tengah malam. Tak tanya apa, dia bagi salam, jawab, ajak masuk rumah. Dan bila mana jamu tetamu tu tadi tak makan, maka ketika itu Nabi Ibrahim AS terkejut, takut yang melampau sehingga menyebabkan tak boleh lari mana. Takut ni dia ada banyak jenis. Ada takut yang boleh belah, ada takut yang dia tak boleh belah dah, kaki dia jadi ketak. Pernah agak pagar, tentu cikgu disiplin ligan. Ada yang boleh terjun lepas, ada yang dia sangkut kat pagar, dia tak boleh turun, dia jadi ketak lagu mana tau. Baik, Nabi Ibrahim AS duduk dalam keadaan terkejut, takut, dalam keadaan tak boleh lari. Dan ketika itulah tetamu yang hadir itu menyatakan mereka adalah malaikat, datang ke tempat Nabi Ibrahim AS, singgah sebelum pergi ke tempat Nabi Lut untuk menurunkan balak, dan membawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim AS dan juga Siti Sarah tentang kelahiran anak, yang mana anak tersebut dinamakan dengan panggilan Ishaq, dan daripada Ishaq datangnya Yakub, yang menjadi dalil bahawasanya disembelih adalah Nabi Ismail. Kerana ketika mana Nabi Ismail dilahirkan tidak disebutkan zuriat keturunannya, cuma disebutkan dalam ayat 129 tentang akan dimunculkan Nabi daripada tempat tersebut yang datang daripada susur galur keturunan Nabi Ismail AS. Tetapi untuk Nabi Ishaq telah pun disebutkan oleh Allah Ta'ala lepas Ishaq mai Yakub. Sebab tu orang Islam tolak yang disembelih itu adalah Nabi Ishaq. Tidak, kita tak terima. Sebab kalau Ishaq dan disembelih, mana mungkin akan mai perkataan Yakub. Kerana itu bila mana sebut tentang Masjidil Aqsa, maka dia dibesarkan ketika mana pembesaran Masjidil Aqsa, pembinaan Masjidil Aqsa dibina semula pada zaman Nabi Yaqub AS. Daripada Nabi Yaqub AS sampai kepada Nabi Daud AS, kita akan dengar kisah tentang Nabi Sulaiman pula, ketika mana jin hanya dapat mengenal pasti bahawasanya yang mati adalah ketika mana, yang wafat ketika itu bila mana tungkat Nabi telah pun dimakan nanai. Dan masa tu tengah duduk di tempatnya dan melihat orang melihat jin sedang melakukan pembinaan. Dan itu yang disebutkan pembesaran Masjidil Aqsa, bukan haikal Sulaiman. Baik, macam mana boleh muncul haikal Sulaiman ini dengan sungguh-sungguh? Sekitar tahun 1948 mereka telah pun masuk ke dalam Palestin, dan mereka telah melakukan banyak perkara-perkara kecurangan di tanah kawasan Al-Quds. Antaranya yang disebutkan adalah mereka telah mengorek satu lubang terowong masuk ke dalam bawah kawasan Masjidil Aqsa dan membuat satu tempat seakan-akan adanya binaan di bawah Masjidil Aqsa yang sebelum itu tak pernah wujud, tetapi diwujudkan oleh kelompok ini. Paling awal lepas sebut adalah sekitar tahun 1948. Dan bila mana kita tengok balik dalam catatan sejarah, maka tak ada kena mengena pun dengan apa nama yang disebutkan tentang tabutnya berkenaan dengan ada api-api yang dinyalakan dan sebagainya untuk menyembah sesuatu. Tidak, benda tu tak wujud, cuma diada-adakan oleh kelompok yang dikenali sebagai Umanah Haikal ini, yang menjadi satu badan yang menggerakkan faham dan juga menggerakkan 1001 kekuatan daripada kelompok Yahudi Israel untuk memperkasakan kedudukan mereka di tanah haram yang mereka duduk pada hari ini, iaitu tanah haram Al-Quds yang mereka ambil daripada kelompok Palestin. Dan disebutkan juga antara benda yang dilakukan adalah mereka membangunkan sinagog yang lokasinya di dalam halaman Masjidil Aqsa. Ini kita sebutkan tentang haikal Sulaiman di Jerusalem, menyebabkan kaum muslimin di Palestin pernah berdemonstrasi pada tahun 2001 dulu, dan tiap-tiap tahun duk buat. Dan dalam masa yang sama juga mereka ini disokong oleh kelompok Nasara
Palestin. Di kawasan sekitar Al-Quds ada satu gereja lama, gereja kecil yang dikatakan oleh kelompok Nasara sebagai gereja tempat lahirnya Nabi Isa AS. Yang kalau tuan-tuan tengok dalam kisah pembukaan kota Al-Quds oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab mendapat kunci, telah pun Sayyidina Umar Al-Khattab jadi orang yang menyerahkan kunci tersebut pada satu keturunan untuk tolong buka gereja tu. Dan sampai hari ni orang Islam yang keturunan tu dia pegang kunci tu. Dia yang duk tolong buka. Orang Kristian mai pi duduk dalam gereja tersebut. Dan tak jadilah satu benda yang pelik untuk kita. Tapi jangan duk pi semawa pula, kan? Ni ada kunci kuil mana-mana kan, tuan-tuan no. Kita punya AJK tolong pegang seorang, kan? Pi depan sikit ada tok kom besar, kunci siapa pegang? Kunci data Korea, kamu Bangui pegang, punggah. Kan? Hak tu ni dia, sampai sekarang ada, bukan dekat zaman lah, zaman daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan disebutkan juga dalam surah Al-Maidah antara lain pada ayat 82, tuan-tuan boleh rujuk nanti ayat 82 sampai ayat 86. Allah Taala mengimbalkan, Allah Taala memberikan kepada kita satu tamsilan bagaimana kesepakatan antara orang Islam dan juga Nasara boleh berlaku. Antara yang disebutkan pada ayat 82 yang bermaksud, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras pemusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatan dengan kamu yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Ayat yang ke-82. Kemudian dibawa lagi pada ayat 83, 84 sampai 86, isu berkenaan dengan bagaimana kedekatannya orang Nasara ni dengan orang Islam. Sebab kita berkongsi matlamat akhir yang sama. Apa dia? Satu ialah, iaitu Nabi Isa turun. Kristian pun percaya Nabi Isa turun. Tetapi beza dia tak mana? Kita percaya Nabi Isa turun, Nabi Isa adalah umat Islam, meneruskan syiar Islam dan akan membawa orang Islam menuju kepada kejayaan. Manakala orang Kristian pula faham Nabi Isa turun, tetapi turunnya adalah sebagai the Savior, juga merujuk kepada the God, menjadi Lord, menjadi Tuhan, dan mereka akan berusaha untuk menyembah. Sedangkan pada waktu itu Nabi Isa AS akan turun untuk menghancurkan babi, untuk menghancurkan salib, dan juga akan menyatakan satu penyataan kepada orang yang kafir, sama ada tak mau bayar jizyah ataupun mati. Maksud dia tu masuk Islam lah. Orang kafir tak akan kena bayar jizyah dah. Maksud tak kena bayar jizyah tu siapa dia? Apa dia? Maksudnya tak mau dah ada orang kafir, sama ada anak Islam ataupun mati. Dan itu adalah tugas Nabi Isa AS. Dan sebab itu bila disebutkan tentang kedekatan kita ataupun akrabnya orang Islam dengan Nasara, telah pun Allah Ta'ala tumpatkan, Allah Ta'ala ekstrakkan dalam ayat yang ke-82 sampai ayat 86 surah Al-Maidah. Dan dalam masa yang sama juga, ketika ini kita dapat lihat kitab Al-Quran sudah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dan diletakkan di dalam hotel di kawasan sekitar Amerika dan juga Eropah. Bukan dekat Bible saya berbubuh, tetapi juga Al-Quran. Dan inilah yang memungkinkan bahawasanya orang Islam, orang kafir, terutamanya di kalangan Kristian, mereka sudah mula minat dan suka untuk mengetahui tentang Islam, dan ramai juga yang telah meluk Islam. Antaranya di Belgium, bila mana rasio menunjukkan umat Islam di sana, di kawasan ibu negara sahaja, sudah pun mencatat peningkatan 40% orang Islam di sana sampai tahun 2018. Di Jerman, mereka menyangkakan dan menjangkakan dalam masa 20 tahun daripada tahun 2010, 2020, 2030, umat Islam di bandar-bandar utama di Jerman akan menjadi lebih daripada 30%. Dan mereka telah pun mengusulkan ada satu undang-undang ataupun majlis yang mengurus orang Islam di sana. Sebab Jerman ni dia satu negara bebas, dan banyak negara kawasan sekitar masuk. Algeria masuk sana, Turki ramai masuk sana, orang-orang Islam daripada Tunisia ramai masuk ke sana. So dengan sebab keterbukaan Jerman itu, maka mereka adalah orang yang cukup terdedah dengan Islam secara realiti. Dan disebutkan juga di kalangan orang kafir, di kalangan Kristian yang pandai, yang cerdik, mereka selalu untuk menggunakan Al-Quran sebagai satu bahan bacaan yang mereka biasakan dan lazimkan setiap hari. Antara yang disebutkan juga dalam kutipan 4 tahun lepas, Tony Blair, dia mula membaca Al-Quran selepas
adik ipar dia masuk Islam di KL. Kemudian saya terlibat dalam pengislaman anak kepada adik ipar dia di KL dalam program Mercy Mission Malaysia pada sekitar tahun 2012 dia, kemudian 2013, 2014. Kemudian lepas pada tu dalam tahun 2017, 2016 kita tengok dia dah mula guna Al-Quran Translation dalam setiap mesyuarat dia di Downing Street di England. Itu Tony Blair. Begitu juga dengan ramai arti dan sebagainya. Cuma nak abang dekat situ capaian Al-Quran mudah di Eropah dan juga di Amerika. Dan disebutkan juga yang terakhir berkenaan dengan kesepakatan yang dilakukan perdamaian dengan bangsa Rom adalah satu hari nanti kita akan tengok sepakat orang Islam dengan Rom ni dia akan berlaku dalam kedudukan yang aman damai, bukan melalui jalan perang. Bukan kata lepas perang baru nak damai tak. Dia akan pergi dalam keadaan damai. Dan bukanlah juga saya nak katakan, sebab ada orang beritahu juga dalam satu artikel kita jumpa di kalangan kelompok Kristian pada petang 12 hari bulan 3 baru ni, dia bagi satu ulasan kepada keputusan tentang penggunaan kalimah Allah. Nah, ini bukan orang Malaysia, orang luar, tapi kelompok agama mereka. Dia kata berkemungkinan bila mana Malaysia mengizinkan untuk bagi kalimah Allah, ia adalah satu benda yang disebutkan sebagai usaha untuk mendamaikan antara dua agama. Yang ini mereka sebut. Dan kita ambil maklum benda tu. Kita ambil maklum. Supaya kita tak jadi orang yang terkejut nanti pada satu hari. Ini adalah satu benda yang dikatakan sebagai dakwah dan sebagainya. Dan kita tahu, mereka duk tengok. Dan benda ni bukan kata, kalau tuan-tuan tengok balik dalam keputusan itu, dia bukan kata mereka berseorangan. Mereka ramai, cukup ramai. Dan takut kalau kata kita tengok balik kelompok mereka, tak mampu untuk kita kira. Dan disebutkan juga, lepas pada berdamai, lalu kamu akan berperang bersama mereka melawan satu musuh. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa musuh daripada belakang mereka. Yang tu ya, yang tak clear lagi. Yang clear, ya, mereka adalah Kristian yang akan berdamai dengan orang Islam dan akan menentang musuh yang ada di belakang mereka bersama dengan orang Islam. Dan selepas daripada itu barulah ada berlakunya pengkhianatan. Dan waktunya, wallahu ta'ala alam, kita tidak mampu untuk mengukur, kita tak mampu untuk menjangkakan. Dan insya-Allah sampai takat itu dulu. Kita berhenti pada muka surat 77. Nanti kita akan sambung tajuk yang keempat berkenaan dengan matinya seorang khalifah yang mana telah berlaku dia punya jangkaannya sejak daripada terawal tahun 80-an. Daripada awal zaman King Fahad, King Abdullah, dan terkini adalah isu tentang Raja Salman yang mana dah mereka katakan dia punya bunga-bunga dia macam tu juga. Tapi Allah Ta'ala alam, kita tak tahu. Mungkin juga lepas pada ni ataupun mungkin juga yang ni, kita tak tahu. Nah, cuma nanti kita akan beritahu dia punya situasi dia. Al-Mahdi dia akan muncul selepas daripada berlaku perebutan tahta daripada 3 orang anak raja selepas kematian satu raja. Dan 3 anak raja ni siapa pun tak dapat. Sebab pada masa tu orang Islam telah pun dipimpin oleh khalifah yang asal, khalifah yang utama pada waktu tersebut, iaitu Imam Al-Mahdi. Moga-moga takat itu dulu perkongsian. Kita berhenti pada muka surat 77. Kalau ada kekasaran bahasa tu bicara terlajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong kuburkan dari jauh, menjunjung duli dari dekat, menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aquli qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fayafudhal mustaghfirin. Allahumma balighna fi Ramadan, Allahumma balighna fi Ramadan, Allahumma balighna fi Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.